Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar sekalian. Okey. Selamat datang ke podcast POV Kedai Kopi. So di mana kita kat sini kita bincang hal-hal yang santai, kadang-kadang hal-hal yang agak tidak santai dan hal-hal yang mungkin menusuk-nusuk jiwa fikiran anda. So apa pun kami minta you all semua untuk komen, share, like dan subscribe. Okey, bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah kita ada tetamu undangan yang begitu istimewa pada sesi kali ini, iaitu Profesor Madya TS Dr. Muhammad Fahmi bin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Metro System Academy Universiti Tun Hussein On Malaysia. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Okey, Alhamdulillah sihat. Untuk pengetahuan semualah, Prof Fahmi ini merupakan senior saya di Universiti Malaysia Sabah. Pada tahun 2004 saya masuk UMS 2004. Pada ketika itu saya tahun 1 dan Prof adalah tahun 3. Tahun terakhir lah. 2004 tahun terakhir. 2004 tahun terakhir. Dan saya secara jujurnya banyak saya belajar dengan Prof Fahmi lah. Dan tadi pun sebenarnya sebelum podcast ni, kita bawa sebenarnya Prof Fahmi ni ke UMS untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar baru UMS sebagai wakil alumni lah, untuk Prof Fahmi ni bagi semangat, bagi kata-kata motivasi dan juga ceritakan pengalaman-pengalaman berharga beliau ketika di UMS. Okey, mungkin Prof nak cerita sikit tentang perjalanan hari ini pergi ke UMS tadi, okey ke? Kita sampai ke situ sikit dulu. UMS saya kalau pasal UMS ni memang terima kasihlah jemput saya Dr. Isa. Memang saya seronok sangatlah. Kalau UMS ni, Sabah ni memang dekat sentiasa di hati. Walaupun saya sekarang ni bertugas dekat selatan Johor. Luaskan kuasamu Johor. Sekarang ni. Tapi saya tengok bila saya masuk UMS tu banyak berubah. Banyak berubah. Ada dewan kuliah kita pergi tadi kan. Dewan kuliah baru. Dewan kuliah baru kat bawah tu. Lepas tu dengan banyaklah perubahan. Memang rasa macam beruntung lah. Zaman kita dulu nak jalan tu memang panas. Tapi sekarang ni jalan dah redup. Lepas tu ada yang kat sebelah tu ada hutan Hutan tu memang untuk nak explore. Jungle trekking, apa tu, hill punya pendakian berbukit secara kita dipanggil tourism punya lah, untuk tourism. So tapi yang saya nampak yang tak berubahnya fakulti kita lah. Fakulti kita ni kan, fakulti kita tu tak ada berubah lah. Tapi seronok lah, sebab saya seronok sebab saya jumpa kita punya cikgu-cikgu pensyarah kita, idola kita masih lagi sihat walafiat mereka. Rasa seronok tu yang saya best tu kalau pergi ke sana tu. Cuma ada mungkin kita ada beberapa minggu kita ada pecah tanah hotel UMS lah, hotel FPAP lah. Tak payahlah nanti pergi saya check in dekat hotel kat KK lah. Tapi tak tahu sebab bilik terhad 18 bilik saja. 18 je? 18 bilik saja. Tapi dia 18 bilik disebabkan dia bercampur dengan lab lah, dengan hotel pembelajaran. Kalau saya tengok UMS kan, saya tengok UMS banding dengan universiti lain memang istimewa. Sebab kalau universiti lain tu memang sebab UMS ni macam eko pelancongan. Saya nampak tadi turis ramai gila masuk dalam UMS. Ya, dan sebenarnya yang laporan saya dapat, UMS dapat pulangan keuntungannya agak banyak juga daripada daripada kemasukan pelancong-pelancong. Dia nak bergambar di masjid dan sebagainya. Dan ada banyak sekarang ni kita kata dia punya perancangan-perancangan lah yang nak mencantikkan UMS tu, yang lebih ke arah tourism. Dulu masa kita daripada jalan nak pergi ke Kolej Kediaman tu, saya masih lagi boleh nampak masjid. Tapi sekarang ni memang hijau semua. Tak nampak masjid. Tapi memang rasa seronok lah, sejuk dan rasa best lah kan. Kita tak dapat lah budak-budak sekarang saya rasa
lebih beruntung lah dapat macam tu kan. Betul. Sekarang ni sistem beruntung. Prof, kita berhenti dekat situ yang berkenaan dengan nostalgia kita di UMS. Saya lihat jawatan Prof ni sebagai ketua pegawai eksekutif Metro System Academy. Metro System Academy ni berkaitan apa? Jalan raya ke macam mana Prof? Okey, Metro System Academy ni dia sebuah jabatan UMS kita. UTHM. Tengok. Sejak alumni. Kan? UTHM. Jadi kita wujudkan dia sebab kita Metro System Academy ni dia merupakan satu jalinan kolaborasi antara UTHM dan juga Metro Rapid MRT. Jadi ada kaitan dengan pengangkutan awam lah. Ada kaitan pengangkutan awam. Terjadinya MSA ni adalah strategic collaboration di antara UTHM dan juga MRT Corp. Di mana kampus kita bukan berada di Paya Raja, bukan berada di Johor, tapi di kawasan Sungai Buloh di Kuarsa Damansara. Jadi memang pihak MRT berikan kita kemudahan bangunan and then kita develop lah daripada situ. So dekat situ kita develop beberapa short courses, program eksekutif berkaitan dengan transportation, terutamanya railway. Jadi kita yang short courses dengan program eksekutif ni kita provide training kepada untuk upskilling dan juga mereka yang berminat untuk masuk dalam join kereta api, kita akan pergi sekali kat situlah. Prof, saya percaya mereka bagi Prof jawatan ni bukan sembarang lah. Saya difahamkan Prof PhD Prof ialah dalam bidang ekonomi pengangkutan. Mungkin boleh ceritakan sikit background ekonomi pengangkutan. Nampak rasa seronok je kan, nama tu CEO lah apa benda semua kan, tapi sebenarnya memang banyak cabaran. Sebab memang kita ni profit center satu, yang kedua kita memang directly dengan industri. Industri bukanlah saya cakap apalah, tapi industri ni adalah industri yang besar macam MRT. MRT sekarang ni kita ada MRT 1, MRT 2, lepas tu ada MRT 3 pun nak mula balik. Tapi sebabkan dia bukan whole lah, maksudnya dia kemudian kan sebab kita ada LRT Penang. Lepas tu jalan lagi RTS. Jadi memang kami ni MSA ni memang kita sentiasa bekerjasama dengan pihak MRT untuk terutamanya untuk pengangkutan awam kereta api ni. Memang tak adalah nampak banyak sangat pun, tapi memang fokus kita memang kita nak memberikan training, latihan, upskilling kepada pekerja yang sedia ada. Prof beritahu saya tadi, Prof datang ke Sabah ni tahun 2000. Sekarang ni tahun 2024, 24 tahun kemudian. Apa pendapat Prof tentang, secara jujurnya, tentang orang kata pengangkutan awam lah, sistem pengangkutan awam kat Sabah ni macam mana? Okey, sistem pengangkutan awam di Sabah. Okey, saya tengok dia macam sama juga macam sebelum-sebelum ni. Ada bas mini, saya nampak. Okey, bas mini. Lepas tu saya nampak yang sekarang ni saya nampak makin lama ada bas juga, bas yang besar sikit daripada bas mini pun ada. Ya betul, ada memang ada. Dulu memang tak ada. Dulu ni kita omnibus. Daripada UMS nak pergi ke KK. Lepas tu saya nampak sekarang ni nampak macam kurang sikit dah bas mini ataupun dia tempat ke tempat lain mungkin. Saya rasa macam banyaknya pergi ke van. Banyak bas mini tu van lah maksudnya. Maksud saya bas mini tu van. Van kat situ lah. Sebab setahu saya dekat Sabah ni lebih kurang dalam 1,800 van mini ni yang ada dekat Sabah. Saya nampak perubahannya kepada jalan raya. Jalan raya memang banyak berubah since 2000 sampai 2024. Sebab saya daripada tahun 2000 sampai 2010 saya kat sini, saya nampak perubahan jalan raya tu memang ada. Tapi perubahan pengangkutan awam tu saya tak nampak sangat macam mana perubahan dia. Sebab saya tengok masih lagi ada bas mini. Lepas tu saya rasa macam daripada aspek pengangkutan lain macam teksi tu macam biasa. Itu pandangan saya. Tapi kalau macam macam saya tengok, saya pun pergi ke Kelantan, pergi ke Semenanjung, saya lihat maknanya industri bas berhenti-berhenti ni kan dah macam makin merunduh, makin tidak lagi mendapat tempat.
pada masyarakat. Adakah ia betul ataupun macam mana? Adakah benda tu memang begitu berlakunya ataupun kita je yang tak nampak sebenarnya benda tu okey saja yang, atau ia di KL masih mendapat sambutan? Dekat Semenanjung memang betul. Memang dah tak ada orang naik dah kecuali orang asing. Oh, singa. Bukan setakat bas kecil tapi bas besar. Bas yang berhenti tu. Sebab apa? Sebab kita memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah iaitu jalan raya. Bila kita fokus kepada jalan raya, jadi orang lebih tertarik untuk menggunakan kereta berbanding pengangkutan awam. Sungguh. Sebab itu kerajaan kalau kat Semenanjung dia orang buat MRT tujuannya lebih moden supaya dia menandingi kemudahan jalan raya. Jadi memang ramai tak gunakan pengangkutan awam sebenarnya kalau kat Semenanjung. Pengangkutan awam kat Semenanjung kalau Lembah Kelang tu lebih kurang dalam 30 hingga 40%. Tapi kalau misalnya kat Sabah ni, setahu saya base kepada kajian lebih kurang dalam 10% je. 10% saja kat Sabah. Kita tengok kereta api kat Sabah ni daripada KK sampai ke Tenom kan. Itu pun pengalaman saya balik-balik rosak. Ikut pendapat Prof lah, sepatutnya pengangkutan awam di Sabah ni yang mana, yang jenis mana yang patut kita tumpukan perhatian? Mana yang patut tumpu perhatian, maknanya boleh bagi impak kepada ekonomi lah. Okey. Sabah Sabah ya. Okey, untuk Sabah kalau misalnya untuk Pantai Barat ni dia bandar kepada ekopelancongan tau. Kita banyak turis ekopelancongan. Jadi soal mana satukah mod pengangkutan awam yang terbaik itu, kita melihat kepada macam mana dia memberikan keselesaan kepada bukan setakat pelancong tetapi dia adalah kepada penduduk. Kita kena faham tau sebab bila ekopelancongan bila ekopelancongan jadi mesti ada satu daya tarikan pengangkutan awam yang terbaik. Jadi saya nampak kat situ boleh introduce kita more kepada, kalau kita nak pergi kepada rail, itu pandang saya, kita lebih kepada light, mungkin tram kan, ataupun monorail. Monorail mungkin daripada KK airport pergi ke Indah Permai, mana tahu. Mungkin UMS, lalu UMS pergi ke Indah Permai, adalah stesen UMS, tidak memerlukan banyak kos ke sebagainya. Sebab laluan ni saya rasa itu laluan kalau dalam bandar, laluan yang selalunya saya rasa itu kalau pagi atau petang memang jam lah. Betul. Tapi kalau misalnya nak LRT, MRT tu dah heavy, jadi kos pun sangat tinggi. Monorail, Prof, monorail tadi kalau lah saya pun tak tahu atau tahu, frankly maknanya anggarkan lah nak buat monorail yang begitu tu, berapa kos? Juta juga. Juta, tapi kerajaan mampu. Kalau misalnya kerajaan boleh bagi support, why not? Monorail, tram pun okey. Saya melihat mod pengangkutan terutamanya kita melihat kepada Pantai Barat dululah. Okey, kalau Pantai Barat saya melihat kepada mod itu perlulah dia mesra kepada pelancong. Sebab kita kena faham kawasan Pantai Barat Sabah ni memang kawasan pelancongan, turis banyak. Jadi kita kena sediakan pengangkutan yang mod dia lebih kepada mesra pelancong. Okey, now apa jadi dengan kita punya van mini itu kan? Sebenarnya van mini kita ada satu lagi mod yang kita boleh katakan sebagai on demand public transport. Maksudnya permintaan pengangkutan berdasarkan pengangkutan awam berdasarkan permintaan. Boleh menggunakan bas ni. Ini pernah dipraktis, ini memang sekarang dah banyak dipraktiskan kat Europe, dekat Japan, dekat Korea. Memang diorang ada van kecil, tapi van kecil tu memang canggih lah. Dia akan pergi kepada satu stesen, checkpoint kepada checkpoint tu dengan masa yang cepat, tepat, menggunakan AI. Itu pun boleh. Jadi kita boleh utilize benda tu. Tapi mestilah kondisi dia kena baik, kena bagus. Itu kalau misalnya di kawasan Pantai Barat. Macam mana pula, sebab geografi dekat Sabah ni dia besar. Dia jauh. Jadi kita gunakanlah macam contoh pengangkutan jarak jauh pula, macam bas kan.
kita pakai standard macam kat Indonesia. Dekat Thailand. Dan macam mana daripada Phuket nak pergi ke Chiang Rai, macam mana bas dia? Canggih tak? 2 tingkat kan. Macam mana daripada Jakarta nak pergi ke Bandung? Macam mana dia punya keselesaan dia? Jadi bukanlah saya kata terus pergi kita buat kereta api, tidak. Dia bergantung kepada keadaan tu dan dia mesra, maksudnya dalam keadaan selesa, baik dan sebagainya lah. Itu pandangan saya lah. Menarik kan. Maksudnya satu kajian kena buat. Kajian keboleh. Maksudnya kajian untuk buat benda tu boleh. Kalau light, saya lebih prefer light lah. Dia mesra, dia apa, tapi daripada aspek lah penggunaan dia. Tapi saya yakin kalau misalnya daripada contoh airport, kalau Pantai Barat ni airport nak pergi ke KIP tu mungkin ada demand jugalah. Ada cadangan hari tu keluar dari Surat Khabar kata airport ni patut ditukar lokasinya ke Papar, Kimanis ataupun ke Tuaran. Itu apa pendapat Prof? Ada. Dia macam ni, dia ada dua, mungkin ada kemungkinan sebab apa dia pindahkan. Satu, kadang-kadang kita pindahkan kawasan airport tu kepada satu kawasan yang baru untuk kita bangunkan kawasan tu. Kan dalam kita kena belajar ekonomi perancangan dan pembangunan tu. Kita letakkan UMS dekat Sepanggar sebab apa? Masa tu kawasan tu tak ada langsung. Betul. Begitu juga dengan airport. Salah satu sajinya dia letakkan di Tuaran sebab dia nak membangunkan Tuaran. Itu satu. Yang kedua, mungkin airport yang sedia ada ini dah tidak sesuai digunakan kerana dah begitu banyak. Sebab ini bukannya lapangan terbang biasa, lapangan terbang antarabangsa. Jadi memerlukan satu kawasan yang lebih besar, memerlukan satu kawasan yang lebih sesuai. Tapi bila saya kata Kota Kinabalu dengan Tuaran tu memang jauh lah. Soalan lebih panas. Kita bagi soalan lebih panas kan. Ada orang kata lah, orang netizen, orang kampung kata kan, kita dengar lah banyak politician, kerajaan kata kita ada plan ini, plan itu dan sebagainya. Dan saya sendiri kadang-kadang melihat jumlah peruntukan untuk jalan raya pengangkutan awam untuk Sabah ni sebenarnya banyak dan melebihi daripada negeri Semenanjung. Tetapi pada apa lah kan, adakah pelan-pelan tu sebagai sekadar ada betul atau sekadar retorik saja? Saya nampak lah kan, memanglah bajet selalunya sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, dia memang memperuntukkan untuk menambah baik, tapi dia memfokuskan kepada penambahbaikan infrastruktur jalan raya berbanding pengangkutan awam. Itu kat mana-mana dia, sama ada Sabah ataupun kerajaan persekutuan pun sama. Sebab itu kita minta kalau boleh lepas ini kita lebih fokus kepada pengangkutan awam berbanding penggunaan tanah iaitu jalan raya. Kita faham, kita kena faham Dr. Isa, sebab kita belajar bila kita membuka jalan raya kepada satu kawasan yang tidak dapat dilalui oleh orang, nanti kawasan itu akan membangun, kiri kanan akan membangun. Contoh kat sini kita buat jalan raya Pan Borneo kan, daripada sini sampai ujung ke sana. Kalau kita kita buat laluan tu, sepanjang jalan tu akan wujudlah bercambahnya bandar-bandar baru sebagainya kan. Tapi pada masa yang sama kita kena ingat, okey, sampai bila kita nak bergantung kepada jalan raya. Jalan raya buat juga, tapi pengangkutan awam pun kena tambah baik. Sebab kita tak nak nanti akan jadi bertambah stres. Dan juga kita nampak macam kita akan jadi culture tau. Macam dekat Semenanjung saya nampak macam dah jadi budaya kita daripada sejak lahir kereta. Contoh macam anak kita dah grade kan, anak kita dah dapat ijazah. Okey, kereta. Nanti tak beli kereta ke pergi kerja. Kita dah ada mindset mentality macam tu dah. Tak beli kereta ke pergi kerja naik apa? Nak pergi mana naik apa? Semua berfikir macam tu. Nak mengubah mindset orang ni memang sangat susah.
Sebab dia dah selesa dengan keadaan macam tu. Tapi kalau Sabah sendiri saya nampak masih lagi dalam keadaan membangun. Kalau misalnya dia mantapkan pengangkutan awam, more fokus kepada more pengangkutan awam berbanding of course lah infrastruktur itu penting juga. Kedua-duanya seiring, saya rasa boleh mengimbangi. Macam tu. Saya setuju sangatlah apa yang takkanlah setuju kan. Sebab saya sendiri pernah ada baca beberapa artikel yang nyata dan atau kalau penonton nak tahu di beberapa bandar-bandar utama di dunia seperti di Seoul, di London, di New York dan sebagainya. Di New York saya tak perasan lah, tapi di Seoul lah yang dan di Jepun, mereka ni telah mengubah highway mereka yang satu ketika dulu highway yang 8 lane tu semua tu ditukar menjadi taman. Sebab sungai. Ada taman sungai pun taman, maksudnya yang sebabkan dia ada macam 4 junction yang 8 itu kan ditukar menjadi tempat orang lalu lalang. Maksudnya jalan penyelesaian kepada kesesakan lalu lintas tu bukanlah menambah lane kan pada saya baca artikel tu. Betul. Sebab macam mana pun you tambah lane, the bottleneck dekat bandar tu tetap 2-3. Dia tetap akan itu. Jadi you kena perbaiki infrastruktur untuk pengangkutan awam lah. Dan saya pernah pergi Perth satu kali. Mereka sangat menghadkan parking di bandar. Betul. You nak parking berapa minit je. Lepas tu you kena so akhirnya orang kata payahlah nak bawa kereta ni, kita guna sekarang ni Dr. Isa, dilema yang berlaku sekarang ni terutamanya kat bandar-bandar, terutamanya Lembah Kelang adalah bila kita naikkan charge kereta supaya orang tak naik kereta, orang bising. Macam mana kita orang nak naik pengangkutan awam? Pengangkutan awam pun teruk. Sebab itu dia sebab itu naik kereta. Itu alasan dia lah. Dan menjadi macam satu benda alasan lah kepada kita. Padahal banyaklah je kita tengok negara-negara lain untuk mengurangkan jumlah kenderaannya. Okey, mengurangkan jumlah kenderaan adalah dengan mengenakan charge. Charge yang agak mahal di bandar-bandar. Tapi betul, ini juga bergantung kepada pembangunan sesebuah bandar. Kalau kat Jepun, dia menggunakan konsep kita katakan transit oriented development, TOD. Di mana contohlah ni satu bandar. Jadi satu bandar tu dihubungkan dengan rangkaian pengangkutan awam. Kat situlah shopping mallnya, dekat situlah pejabatnya, dekat situlah penempatan dia. Maksudnya bila ada kawasan tumpuan kat situ, kita sediakan pengangkutan awam. Maksudnya benda tu akan menjadi lebih baik berbanding kita sekarang ni. Sebab itu Sabah ni bagi saya masih lagi di peringkat yang boleh, bukanlah saya kata boleh diselamatkan, masih boleh diperkemaskan pengangkutan awamnya sebab masih peringkat permulaan. Kita tak nak jadi nanti macam bandar-bandar yang saya nampak lah, bandar-bandar yang dah maju baru nak buat pengangkutan awam, orang pun tak guna pengangkutan awam tu. Tak nak macam tu. Jadi kalau boleh macam kat Sabah ni, sebab dia unik, dia masih lagi membangun, kita nak kalau boleh membangunkan juga infrastruktur, ada juga bangunan dan sebagainya, tapi seiring dengan pengangkutan awam barulah nampak macam bandar eko pelancongan. Pelancong pun datang. Kita kalau kita naik taksi dekat Korea kan, Seoul, kalau kita naik pengangkutan awam dekat negara-negara luar tu kan, rasanya macam rasa seronok, bersih, maju, menggunakan teknologi. Kita nak macam tu. Makin bertambahlah kita punya kadar pelancongan, kadar pelancong dekat Sabah ni. Saya tengok tadi Prof, cadangan monorail itu saya pun macam terkasibar juga. Sebab saya dah pergi dah melawat Istanbul 2 kali. Istanbul ni, penduduk di Istanbul saja 15.9 juta atau 16 juta lebih kurang. Bayangkan dengan keadaan macam tu, mereka congestion tu, maknanya jam tu ada tapi tak berapa sangat.
Sebab mereka sangat bergantung dengan sistem monorail yang itulah, ada monorail, dia ada yang itulah, saya pergi sana pun, pergi ke sana kemari tu naik monorail saja. Dan mereka suka berjalan. Ni mungkin kita tak tahulah, mungkin kita panas kan, kat sana sejuk. Jadi jalan tu sedap sikit kan. taklah berpeluh ketiak. Ada lagi satu isu tentang Sarawak nak buat, kata dia punya penerbangan sini. Itu Prof, pendapat Prof, adakah Sabah patut ikut? Nak buat apa? Ni syarikat penerbangan di sini. Syarikat penerbangan dia. Yang itu nak buat syarikat penerbangan mereka sendiri dan sebagainya. Yang itu kena rujuk lah, macam sebab kita itu melihat kepada dokumen MA63 kan. Kalau misalnya nampak Sabah mempunyai capability untuk menguruskan dan sebagainya, why not? Sebab saya percaya kat Malaysia ni mana-mana kerajaan negeri yang nak membangunkan apa saja jenis pengangkutan awam, itu terserah kepada pihak kerajaan negeri, tapi perlu mendapatkan support juga kepada kerajaan persekutuan. Contohnya lah Penang. Penang kan, Penang banyak kali dah cakap dengan kerajaan persekutuan nak buat LRT Penang. Dan last dapat tak? Dapat. Jadi saya harap kalau kerajaan negeri Sabah ni mintalah dengan kerajaan persekutuan, buatlah satu model pengangkutan awam yang nice sikit, kasih mantap sikit. Untuk negeri Sabah ni. Tak apa, kita mulakanlah dulu dengan Pan Borneo tak ada masalah. Tapi untuk kawasan yang saya nampak pembangunannya sangat pesat di kawasan Kota Kinabalu ni, berbanding saya pergi ke Kuching, kawasan ni sangat pesat dengan kadar pelancong yang sangat tinggi, dan sampai ke Sepanggar, sampai ke tu semua. Saya rasa perlu introduce ataupun tambah baik pengangkutan awam yang lebih better, lebih baik. Kalau saya nak kata bus rapid transit, BRT ni gunakan bus, tapi kalau gunakan bus ni dia ada kena 3 lane 4 lane. Tapi kalau kat sini kita nampak macam 2 lane kan, dia memang susah sikit lah. Sebab itu saya macam lebih melihat kepada mungkin monorail, sebab monorail di ke atas dia menggunakan kos pun tak adalah mahal sangat berbanding MRT yang heavy kan, dia light kan. LRT pun menggunakan jalan rasan bawah, susah sikit. Tapi apa-apa pun jenis pengangkutan perlulah orang cakap kajian kena perlu, supaya kita tak nak dah buat beratus juta tak ada orang yang naik. Prof, Sabah ada okay, tapi kan sekarang ni pada Kota Kinabalu macam kita kata tadi, why not? Kenapa tak kereta api tu kita tambahkan jarak dia sampai ke Kudat? Possible tak? Adakah benda tu patut dilakukan? Kos dia tinggi. Kos dia tinggi. Okey, kos dia tinggi sebab bila kita katakan kereta api ni guna tanah tu sangat tinggi, penggunaan tanah. Sebab bila you nak cross satu kawasan, sebab geografi Sabah ni dia berbukit-bukit, bergunung-gunung. Jadi kalau kita nak pergi ke sana, tengoklah Pan Borneo sendiri macam mana kan, ada terowongnya dan sebagainya. Sebab itu bila dalam keadaan macam ni, saya lebih prefer kalau misalnya dalam keadaan sekarang penduduk pun ada, dia macam ada kawasan Kota Kinabalu, ada kawasan yang di luar bandar dan sebagainya, lebih kepada menggunakan pengangkutan yang lebih lagi ringan, macam bas yang boleh, bas yang senang capai. Kalau di kawasan bandar tu mungkin gunakan tram ke. Kalau misalnya kawasan yang nak nampak more kepada ekopelancongan, more kepada monorail ke, macam itulah. Itu pandangan saya. Saya nampak, sebab saya nampak macam ada potensi. Sebab yalah, kalau kat KL tu monorail tu memang ada beberapa stesen, tapi kiri kanan pun semua bangunan. Kalau kat sini lain. Kiri laut, kanan bangunan, hutan lagi tu. Jadi saya nampak memang ramai akan menggunakannya lah kalau misalnya kita gunakan. Mana-mana pun yang penting dia light lah. Sekarang ni pun ada ART kan, autonomous tu, yang macam Sarawak buat tu. Sarawak buat sekarang ni, macam tu. Mungkin boleh, tapi kita tengoklah sebab kesesuaian jalan raya kat Sabah macam mana. Kalau misalnya
jalannya lurus je dan dia punya lebar jalan tu okey, boleh juga mungkin cadangan buat ujian berkaitan dengan ART autonomous tu pun boleh. Banyak benda tu kita boleh praktiskan. Sebab saya nampak dekat Sabah ni memang setiap hari kan kita nampak pelancong dan juga kita pun nak guna juga sebenarnya. Ya, betul. Untuk memudahkan kita. Terakhir Prof, kita dah ni menguju ke lama juga lama hutan dah 27 minit. Janji tadi macam 20 minit je kan, tapi sedap bercakap. Dengar pun Prof Murai the best. Yang terakhir lah mungkin harapan, mungkin pandangan visi misi yang Prof nampak boleh lah Sabah ni pada masa hadapan dari segi pengangkutan awam. Ya, silakan. Saya nampak Sabah ni bila saya nampak Sabah ni mempunyai potensi yang baik daripada aspek untuk menambah baik pengangkutan awam. Okey, sebab kira macam masih lagi di peringkat pembangunan. Jadi saya mengharapkan bahawa pihak kerajaan negeri lah terutamanya kan boleh mempertimbangkanlah untuk lebih lagi menumpukan kepada soal pembaikan pengangkutan awam, rangkaian pengangkutan awam itu sendiri. Mungkin boleh memperkenalkan beberapa mod pengangkutan yang lebih baik supaya mendapat daya tarikan kepada penduduk dan juga kepada para pelancong jugalah. Sebagai salah satunya sebagai salah satu daripada keperluan penduduk tu sendiri. Itu harapan saya lah. Saya mengharapkan lah. Alhamdulillah. Baik, rasanya macam banyak betul kita dah kupas tadi tu berkenaan dengan awal tadi tentang UMS sikit, dan kemudian pergi kepada isu-isu pengetahuan. Ada juga sebenarnya soalan-soalan tu memang soalan-soalan yang saya tak rancang lah, maknanya saya terlintak kepada tu main tanya je lah memang. Tapi nama je Prof memang dia tahulah apa tentang pengangkutan ni kan. Jadi saya rasa Prof, terima kasih banyak atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami untuk bersama dengan podcast POV Kedai Kopi pada episod kali ini. Saya rasa kepada penonton, kita insyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe dan komen POV Kedai Kopi. Kita jumpa pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.